Okey, kami akan membentangkan tentang kes study 2 dari subjek DFN 40253 Cloud Computing. Okey. Nama ahli kumpulan kami adalah yang pertama iaitu Adi Akil, nama metrik 01DDT19F1173. Yang kedua Afif Zufairi, nama metrik 01DDT19F1045. Yang ketiga iaitu saya Muhammad Amirul Ashraf, nama metrik 01DDT19F1019. Okey, yang keempat Isma Sabri, nama metrik 01DDT19F1014. Amirul Ashraf, saya akan mentangkan tentang Amazon EC2. Amazon EC2 ni adalah web yang menyediakan kapasiti pengkomputeran yang selamat dan dapat dan saiznya dapat diubah. Okey, seterusnya EC2 ni juga ia direka untuk memudahkan pembangunan web scale cloud computing. Okey. Next, interface bagi EC2 ni kan, dia membolehkan kita memperoleh dan mengkonfigurasi kapasiti minimum. Okey. Itulah Amazon EC2 ya. Sekian, terima kasih. Okay, next ialah the advantages of Amazon EC2. Okay. Yang pertama ialah complete control with easy of access. Maksud dia kawalan lengkap dengan kemudahan akses. Yang first ialah user can control virtual server with Amazon EC2. Okay, maksud dia ialah pengguna mempunyai kuasa untuk mengawal server ni dengan Amazon EC2. Dan next, Amazon EC2 only provide the same control and access as physical server locally operate. Okay. Maksud dia, Amazon EC2 hanya menyediakan kawalan dan akses yang sama dengan server fizikal yang dikendalikan secara tempatan. Dia macam server-server lain, dia kawalan dan akses dia tu biasa-biasa saja. Next ialah ability to select a platform of your choice. Maksud dia keupayaan untuk memilih platform. User can choose operating system such as Linux, Microsoft, Red Hat and others. Maksud dia pengguna boleh memilih sama ada untuk menggunakan operating system yang sebagai contoh Linux, Microsoft, Red Hat dan Susan Linux, banyak lagi. Dan yang kedua ialah one of the important features in business, especially businesses that want to change using the cloud. Okay, maksud dia macam ni. Ini merupakan salah satu ciri penting dalam perniagaan, terutamanya perniagaan yang ingin berubah menggunakan cloud. Okay, maksud dia macam satu perniagaan tu dulu dia tidak menggunakan cloud, tapi selepas dia tengok kebaikan cloud ni, dia nak ubah cara dia pergi menggunakan cloud. Dan dia perlu milih ability macam Linux ni. Dan yang ketiga ialah secure, selamat. Pertama, when a instance is launched,
it will run on a private cloud using remote network. Okay, maksud dia bila instant dilancarkan, ia akan berjalan di cloud private cloud menggunakan rangkaian yang jauh atau yang paling terpencil, macam lebih secure lah untuk server kita. Kedua, user can also set rule for each security group and can change the rule at any time. Maksud dia, pengguna juga dapat menetapkan peraturan untuk setiap kumpulan keselamatan dan dapat mengubah peraturannya setiap masa. Dia macam ni, user tu boleh ubah security group sama ada untuk memberi akses untuk public atau untuk certain orang saja untuk akses server-server yang kita telah buat, dan setiap security group ni boleh diubah setiap masa, bila pun boleh ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Sabri bin Ismail Syukri. Nombor metrik 01 19S1014. Saya ingin menerangkan tentang Amazon EBS. Yang pertama adalah high performance web storage service and easy to use and designed to be user with EC2 to lighten the load word and transaction of any scale. Maksudnya adalah perkhidmatan bulk storage yang berskala tinggi dan mudah untuk digunakan. Daya direka untuk digunakan bersama EC2 untuk meringankan kerja yang susah dan transaksi sebarang skala. Maksudnya dari sini adalah dia mempunyai bulk storage yang berskala tinggi, dan Amazon EC2 ni mudah untuk digunakan dan ia direka bersama dengan EC2, dan Amazon EBS ni dapat meringankan kerja user, dan transaction Amazon EBS ni transaction sebarang skala. Yang kedua adalah various word users such as relational and non-relational database enterprise application use Amazon EBS extensively. Maksudnya adalah terdapat berbagai kelebihan untuk kegunaan kerja seperti pangkalan data dan bukan hubungan aplikasi perusahaan menggunakan Amazon EBS secara meluas. Maksudnya di sini adalah terdapat banyak kelebihan untuk kegunaan kerja seharian dengan menggunakan Amazon EBS, seperti menyimpan data dan ia tidak berkait dengannya. Aplikasi perusahaan menggunakan Amazon EBS secara meluas. Yang seterusnya adalah can choose 5 types of value types to balance the optimal price and performance. Maksudnya di sini adalah anda dapat memilih 5 volume untuk mendapat harga yang sesuai dan mendapat prestasi atau mendapat fungsi yang bagus atau mendapat prestasi yang memuaskan. Yang keempat adalah designer in availability zone AZ and can easily scale petabyte of data. Ia direka dalam availability zone atau dikenali sebagai AZ. Dengan ini, AZ dapat meningkatkan petabyte data dengan mudah. Assalamualaikum. Saya Hafiz Khairi. Saya akan terangkan untuk setup AWS EC2.
Okay. First, kita kena perlu launch EC2. Dan ni step pertama dia, iaitu kena pilih untuk operating system. Dalam ni ada macam-macam lagi. Amazon, ada Red Hat, Microsoft, Susan Linux, banyak lagi lah. Tapi saya pilih Amazon Linux 2 AMI. Okay. Yang kedua ialah instant type, iaitu type t2.micro yang feature eligible, yang satu CPU, satu memori dan EBS only, low to moderate dan IPv6 support. Next, okay, untuk storage dia, dalam soalan dia ambil 10 GB. Yang ni kita boleh tambah, kalau tidak 8 kot. 8. Ni tapi dalam soalan nak 10, tak letak 10. Next. Okay, dah next. Pas buat benda tu, kita terus launch and review. Dan sebelum yang ni kita kena letak apa? Pair key. Macam kunci tu. Kita letak pair key, kita launch. Dah launch, dia keluar macam ni. Server dah EC2 dah sedia dah. Kita review dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Hakim bin Abdul Hamid akan menerangkan cara untuk expand volume storage. Okey, setelah anda login ke AWS, anda harus ke snapshot. Dan seterusnya, apabila anda telah tekan masuk ke snapshot, tekan create snapshot. Setelah itu, anda akan masuk ke paparan seperti ini. Anda harus pilih volume dan masukkan description apapun yang anda mahukan. Contohnya saya letak di sini Solo Zoo. Dan sampai itu anda tekanlah create snapshot. Dan dia akan keluar create snapshot requires success. And then tekan close. Setelah siap meletakkan volume ataupun description, anda akan kembalikan ke snapshot. Okey, dan seterusnya untuk naikkan new storage capacity to 20 GB, tekan kepada action dan create volume. Apabila anda telah tekan create volume, anda akan dimasukkan ke page ini. Okey, sekarang anda perlu memasukkan saiz zip yang anda inginkan. Okey, dalam soalan ni memerlukan 20 zip. So, kita masukkan 20 zip sahaja. Dan tekan create. Akhir sekali, apabila sudah mencipta saiz memori volume yang baharu, anda akan diberikan paparan seperti create volume requires success.